Hello, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ni tajuk daripada tingkatan 4, 3.1, chapter 3, Newton's Universal Law of Gravitation. Sebelum ni dalam chapter yang lepas kita dah belajar Newton first law, Newton second law, Newton third law of motion. Okey, ni macam mana pula dengan chapter yang baru ni? Seperti yang anda tahu, hukum ini diperkenalkan oleh Newton, seorang saintis yang observe an apple which fell vertically on the ground and the movement of the moon around the earth. Okay, daripada observationnya dia buat satu law. So he conclude that a force of attraction not only exists between earth and the apple but also between the earth and the moon. Okay, kita tengok contoh daripada gambar rajah ini. Gravitational force, okay, and this word is also known as universal force because it acts between any two bodies in the universe. So apa sahaja objek yang berada di dalam alam semesta, di antara kedua-dua objek itu pasti ada gravitational force. Katakanlah di antara sun and the earth ada gravitational force, di antara the earth and the moon ada gravitational force, as well as the sun and the moon. In between them we have a universal force. Maka pada tahun 1687 Isaac Newton proposed two relationship that involve gravitational force. Yang pertama, he state that the gravitational force F is directly proportional, berkadar langsung, to the product maksudnya hasil darab, masses of two bodies. Let's say we have body 1 M1, body 2 M2. So simply noted as F berkadar langsung dengan M1 darab M2. Yang ini yang pertama. Keduanya, Newton juga menyatakan bahawa the gravitational force, iaitu F, inversely proportional, berkadar songsang, to the square hasil kuasa 2 distance between the center of two bodies. Jarak di antara dua body tersebut dikuasa 2 kan. So 1 over R square, simbolnya adalah R. So itu relationship pertama dan kedua. Gambarannya seperti berikut. Katakan kita ada dua body, body 1 and body 2, objek 1 dan objek 2. Objek 1 ada jisim M1, objek 2 ada jisim M2, dan kedua-duanya berada pada satu jarak R. Berada pada satu jarak R daripada titik tengah objek tersebut. So relationship pertama, F berkadar langsung dengan M1 darab M2. Relationship kedua, F berkadar songsang dengan R kuasa 2. Now kedua-dua combination ini membentuk satu relationship, iaitu F berkadar langsung dengan M1 M2 bahagi R kuasa 2. Now daripada relationship ini terbentuklah Newton's Universal Law of Gravitation. Okey, kita tengok gambaran ini. Why does a fallen leaf move towards the ground? Kenapa daun yang bergerak ke arah bumi, bukan bumi yang bergerak ke arah daun? Sedangkan kedua-duanya, di antara kedua-duanya wujud gravitational force. Wujudnya gravitational force atau F yang sama. The reason is, as the mass of the earth is very much larger. Jisim bumi terlampau besar jika nak dibandingkan dengan jisim daun tersebut, maka we can only see the movement of the leaf towards the earth. Sebab jisim leaf terlampau kecil jika dibandingkan dengan jisim bumi. Maka sekali lagi, Newton Universal Law of Gravitation states that the gravitational force, iaitu F, between the two bodies is directly proportional, berkadar langsung, to the product of the masses. Product of the masses adalah M1 darab M2. Sambungannya, and inversely proportional, berkadar songsang, to the square of distance between the center of the body. So 1/r
R square. Jika kedua-duanya digabungkan dalam satu relationship, maka terbentuklah suatu formula, iaitu F equals to G M1 M2 bahagi R kuasa 2. F di situ mewakili nilai gravitational force between the two bodies. Kemudian nilai G adalah suatu nilai constant, yang dipanggil gravitational constant. Ini nilai yang fix, nilai yang sentiasa sama. Itu untuk G. M1 diwakili oleh nilai jisim objek yang pertama dalam kilogram. M2 adalah jisim objek yang kedua juga dalam kilogram. Dan R adalah jarak atau distance between the center of the first body. Mesti diukur dari tengah objek pertama ke tengah objek yang kedua, center. So nilai R ni mesti kuasa 2 kan. Untuk mudah faham, kita tengok contoh yang pertama dulu. Calculate the gravitational force, iaitu nilai F between a durian and the earth. Durian dengan bumi. So diberi durian punya jisim 2 kg, kita letak M1. Jisim bumi, objek yang kedua, M2. Distance between the center of durian and the center of the earth. Banyak tu ya. So ini adalah nilai R, center to center. Nah, formula yang kita akan guna, formula F sama dengan G besar M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Ganti saja nilai G tadi adalah nilai gravitational constant 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Kita gantikan nilai tersebut di dalam formula. Kemudian nilai M1 tadi 2 kg, M2 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Bahagi dengan R kuasa 2. R tadi 6.37 darab 10 kuasa 6 tutup kurungan kuasa 2. Now semua sekali maklumat yang kita gantikan tadi tekan dalam kalkulator, kita akan dapat 19.63 Newton. That is how much the force attract between durian and the earth. Kita teruskan ke example 2. A rocket at a launching pad experiences a gravitational force. So ini maklumat F sudah diberi dalam soalan. What is the mass of the rocket? Kita nak cari jisim lah, M. So kita boleh letak M1 di sini sebagai jisim roket. M2 kita diwakili oleh jisim bumi. So mass of the earth jadi M2. Distance between the center of the earth and the center of the rocket ni maklumat R. Langkah seterusnya mengganti ke dalam formula. So formula F sama dengan G M1 darab M2 bahagi R kuasa 2. Now kita rearrange the formula. Kita letakkan M1 di depan kerana kita mencari nilai M1. Now apa yang tinggal? Tinggallah F darab R kuasa 2, kemudian bahagi dengan G M2. Now kita gantikan maklumat yang kita dapat daripada soalan masuk ke dalam formula. Kemudian tekan kalkulator betul-betul, pastikan letak kurungan. Kalau ada kuasa 2, letak kuasa 2. Kita akan dapat mass 1 sama dengan 5.07 darab 10 kuasa 4 kilogram. Itulah dia mass of the rocket.
Dalam pembelajaran yang lepas, kita belajar atau kita kenali satu simbol G kecil, iaitu gravitational acceleration. Nah, apa hubungan G kecil dengan G besar, iaitu gravitational constant? Apa hubungannya? Now, G besar dan G kecil sebenarnya dihubungkaitkan dalam satu formula. Okey, kita tengok kes yang pertama. Jika ada sebarang objek yang berada di outer space, contohnya satelit, pada ketinggian h. Okey, kemudian diberi jejari bumi adalah R besar, capital R, dan jarak di antara kedua-duanya, satelit dan tengah bumi, adalah R kecil. So R kecil sama dengan R besar tambah H. Okey, itu adalah jarak satelit ke pusat bumi. Now, G besar dan G kecil dihubungkaitkan dalam formula satu formula gravitational acceleration. Kes yang pertama. Jadi formula yang pertama adalah G sama dengan G besar darab M besar bahagi R tambah H, kedua-duanya dikuasa duakan. Okey, itu yang pertama. Hubungan yang kedua adalah apabila satu objek berada di permukaan bumi, on the surface of the earth. So apabila di permukaan bumi, H sama dengan kosong. Jadi kita gantikan H sama dengan kosong di sini, maka kita dapat hubungan yang kedua atau formula yang kedua. Okey, kita tengok contoh macam mana nak guna kedua-dua formula ni. Contoh pertama, mass of the earth 5.97. Ini adalah M besar. Earth radiusnya adalah sekian, iaitu nilai R. Okay, calculate the gravitational acceleration. Cari nilai G kecil on the surface of the earth. So on the surface bermaksud H sama dengan kosong. Maka kita akan guna formula yang kedua. Okay, formula kedua adalah G sama dengan G besar darab M besar bahagi dengan R kuasa 2. Sebenarnya R di sini adalah R besar, capital R. Maafkan saya, ni adalah capital R. Semua maklumat tadi dah ada dalam soalan. Kita gantikan sahaja. G besar sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 tutup kurungan darab dengan M besar. M besar ni jisim bumi, 5.97 darab 10 kuasa 24 kg tutup kurungan bahagi dengan nilai R. Nilai R 6.37 darab 10 kuasa 6. Jangan lupa kita square kan, kuasa 2 kan. Now kita selesaikan guna kalkulator. Kita akan dapat nilai G 9.81 ms negatif 2. Nilai ni tally dengan nilai yang kita belajar semasa di chapter 2, nilai G kecil untuk bumi. Seterusnya example 2, a radar imaging satellite. Now soalan ni melibatkan satelit around the earth at height 480 km. Ini maklumat H. What is the value of the gravitational acceleration? Soalan minta cari G kecil at the position of the satellite. Now satellite itu berada pada satu ketinggian, maka kita akan pakai formula yang pertama, iaitu Gm bahagi dengan R tambah H pada satu ketinggiannya. Kemudian kedua-duanya hasil tambah itu kita kuasa duakan. Now ganti semua maklumat dalam soalan. G besar, okay, tutup kurungan, kemudian gantikan nilai mass bumi, nilai M besar mass bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 tutup kurungan bahagi dengan hasil tambah R dan H yang dikuasa 2 kan. Baik, semua nilai R dan nilai H mestilah berada dalam unit meter. Jadi 480 km mesti ditukar kepada meter ya. 480,000. Okey, kemudian kita kuasa 2 kan, selesaikan dalam kalkulator. Nilai G adalah 8.49 meter second negatif 2. Baik, sedikit conclusion untuk video ini. Yang pertama, kita dapat tahu universal law of gravitation yang diperkenalkan oleh Newton, iaitu F sama dengan G besar M1 M2 bahagi R kuasa 2, iaitu Newton's universal law of gravitation. Yang kedua,
adalah dua formula yang melibatkan G besar dan G kecil, iaitu gravitational acceleration dan gravitational constant. Okey, formula yang pertama, jika melibatkan satelit, okey, atau sebarang objek yang mengelilingi bumi, contohnya radar, okey. Okey, katakanlah radar atau satelit ini bergerak pada ketinggian h. Okey, maka nilai G yang bertindak ke atas satelit atau radar ini dikira menggunakan formula G darab dengan M, iaitu mass bumi, bahagi dengan R tambah H dikuasa 2 kan. Okey, untuk kes kedua, jika objek tersebut berada di permukaan bumi, di surface of the earth, bermaksud nilai H-nya sama dengan 0 meter, maka formula kedua yang kita akan dapat atau guna adalah GM bahagi dengan R kuasa 2. Sekian saja perkongsian saya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.